Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Zulfitri Yusof. Ini adalah agenda awani yang kami bawakan di sisi sidang kemuncak perubahan iklim PBB ataupun COP28 yang berlangsung di Dubai, UAE. Ramai orang hebat di sini, termasuk anak Malaysia Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud bersama dengan saya pada hari ini. Salam, terima kasih Tan Sri kerana sudi bersama dengan kami. Kita rakaman ini dilakukan di hari kedua COP28. Tetapi pada hari pertama semalam COP28 berlangsung ialah dah diluluskan dana untuk loss and damage. Ramai yang ada yang melihat bahawa agak skeptikal dengan pengajuran di Dubai, di UAE dan sebagainya. Tapi kita mulakan dahulu dengan kejayaan semalam itu. Bagaimana ini satu stepping stone yang baik untuk hari-hari seterusnya dalam COP28 ini? Sebenarnya ramai daripada negara-negara, terutamanya negara yang bukan barat ya, yang membangun, dan juga aktivis dan saintis dan pertubuhan antarabangsa telah mengesyorkan loss and damage fund itu ditubuhkan kerana impak daripada krisis iklim tidak sama antara negara dan antara juga masyarakat ya. Jadi loss and damage fund ini adalah satu dana di mana negara-negara yang sudah pun maju yang sebenarnya adalah punca dari pengeluaran carbon dioxide dan juga methane, greenhouse gases, perlu memberi pampasan kepada negara-negara yang menderita akibat krisis iklim, sedangkan mereka tidak memberi ataupun menyumbang kepada krisis iklim ni dengan emissions ya, maknanya pengeluaran greenhouse gas ataupun gas ya. Tan Sri, dalam masa yang sama, mungkin kita beranjak ke belakang sedikit, penganjuran COP28 secara besarnya bagaimana? Kerana ini adalah platformnya untuk kita melihat apa yang sudah dicadangkan, dibincangkan untuk dilaksanakan. Tapi bagaimana kita nak melihat bahawa COP28 ini bukan sahaja mengeluarkan report, tapi tindakan itu disusulkan dan juga dapat diukur pelaksanaannya. Jadi ini adalah satu panggilan daripada ramai daripada aktivis dan juga orang-orang seperti saya yang sangat membimbangkan nasib rakyat akibat krisis iklim. Jadi kita nak lihat ada action, bukan saja bercakap aja ya. Jadi satu daripadanya ialah loss and damage fund. Juga kita hendak melihat misalnya satu komitmen tentang fossil fuel ya, maknanya bahan bakar daripada fosil ya. Dan kemungkinan besar ramai yang akan minta untuk non-proliferation treaty. Maknanya kita accept bahawa memang kita perlu fossil fuel sekarang untuk membangun dan ini adalah belum lagi kita sampai ke tahap di mana energy renewable energy ada ya di mainstream. Tetapi sekurang-kurangnya kita kurangkan untuk membuka oil field yang baru, mining yang baru, supaya kita gunakanlah apa yang ada dulu. Dan kita pada masa sama kita membuat transisi kepada tenaga yang lebih hijau dengan cara yang lebih adil dan juga saksama. Kerana kita kena tahu bahawa ramai juga yang tidak mempunyai akses kepada tenaga. Jadi kita kena realistik lah. Maknanya kita mahu access to energy, tapi kita juga mahu satu transisi yang agak sangat penting, dan realistik. Perlu kena cepat tapi dengan cara di mana tak ada yang suffer lah, tak ada yang sengsara. Tan Sri, apabila kita bercerita mengenai mengurangkan tenaga fosil ni, ianya agak kontradik apabila ini dilakukan di negara yang kaya dengan minyak seperti di UAE ini. Media barat sering melakukan kritikan mereka sebegitu. Tapi come on, ini juga cerita mengenai perubahan iklim, adalah juga cerita mengenai ketetapan dan juga political will. Sentiasa ada politik di belakangnya. Seperti mana Tan Sri katakan tadi, apabila kita bercerita mengenai negara yang kurang membangun, yang rentan ini, mereka yang terhambat dengan krisis alam. Walhal negara-negara maju yang kurang kehadapan dalam perubahan iklim ini, kadang-kadang mereka yang merosakkannya. Jadi kalau rakyat biasa seperti saya ini, bagaimana nak
faham di sebalik naratif yang ada di kalangan negara-negara ini, dan juga untuk bertindak ke hadapan bagaimana. Macam Tan Sri katakan tadi, kita kena realistik, tapi masa tak banyak juga. Kalau kita lihat loss and damage fund, apa yang kita perlukan sebenarnya trillions of dollars, bukan billion, trillions, ya. Dan sejak dikemukakan semalam, di endorse loss and damage fund, yang memberi dana buat masa ni ialah UAE dengan Germany. Jadi di manakah negara-negara seperti USA, UK dan sebagainya, negara Norway yang memang polluters, they are polluters. Kita have to say it. Mereka perlu memberi pada dana ini dengan cara besar. Dan di mana negara-negara yang mengalami impak, utamanya pulau-pulauan, negara pulau, mereka perlu diberi bantuan untuk naikkan. Jadi saya juga nak mengesyorkan, kita jangan tengok negara saja, kita kena juga lihat private sector. Kita report daripada Oxfam, 1% daripada population ni yang mengeluarkan menggunakan tenaga yang sangat tinggi berbandingkan dengan masyarakat dunia lain. Jadi di manakah tanggungjawab corporations untuk memberi dana kepada loss and damage fund, bukan saja daripada negara, daripada kerajaan, dana kerajaan, juga daripada private sector. Dan itu juga yang sering kali menjadi debate, kerana funding dan juga investment, the green investment itu menjadi perbualan lama. Tetapi ramai juga mengakui bahawa ramai yang comply to ESG, tapi ianya melihat kepada added value sahaja kepada company, bukan diterjemahkan ke dalam bentuk pelaburan dan juga tindakan. Dan juga banyak greenwashing daripada companies on ESG. Saya rasa yang pentingnya bagaimana kita ubah naratif. Satu daripada yang saya bawa ke COP ini ialah, satu, pertamanya kita mesti lihat bahawa krisis iklim, krisis biodiversity, dia sama, dia bukan, tak boleh dipisahkan. Tak boleh dipisahkan. Krisis iklim dan krisis biodiversity dia jalan sama. Adalah satu krisis kesihatan. Dia sangat berkaitan rapat dengan kesihatan manusia. Jadi kalau kita lihat kesihatan adalah satu daripada nikmat yang sangat penting kepada kita, kita kena ambil tahu tentang krisis iklim dan krisis biodiversity. Masalahnya juga ialah ramai tak faham sebenarnya krisis hubung kait dan sebagainya. Krisis iklim juga, scientific evidence tu terlalu complicated, susah nak difahami. Bagaimana Pak Cik nelayan faham krisis iklim? Mungkin kalau kita tanya dia, Pak Cik, adakah kurang ikan sekarang? Pak Cik bila tengok ikan tu, banyak tak plastik dalam perut dia? Ini semua dia boleh cerita, sebab ini adalah kesan daripada krisis iklim. Jadi bagaimana kita membawa sains kepada masyarakat supaya mereka faham sebenarnya kita tak banyak masa lagi. Kita bekerja-kejar sekarang untuk race to zero, untuk net zero by 2050. Sebenarnya ini bukan ambitious, it's not even ambitious. Sama ada kita akan dapat mencapai itu satu lagi soalan, tapi kita perlu lihat bahawa sebenarnya kita dalam satu keadaan kecemasan dan kita harus membuat sesuatu. Jadi governance sangat penting, political will sangat penting. Ahli-ahli politik merata dunia, bukan saja di Malaysia. Mereka lihat jangka masa pendek. Bagaimana 5 tahun untuk Jadi kita sebagai voters, kita ada suara yang sangat kuat untuk memberi nasihat kepada MP kita, kepada ahli parlimen kita, bahawa kesihatan sangat penting untuk kita dan juga generasi yang akan datang. Kita sebenarnya ada tanggungjawab yang sangat besar, bukan saja dari segi menjaga generasi yang akan datang. Dalam setiap agama, sama Islam atau Kristian sebagainya, semua menyatakan bahawa kita adalah khalifah di bumi ini. Kita perlu jaga. Jadi tanggungjawab kita bukan setakat untuk menjaga sebab kita takut krisis. Tak, ini kita punya, itu jadi tanggungjawab kita, Dan masalah kesihatan itu sangat ketara. Dari segi sama ada perubahan iklim itu menyebabkan bencana yang melibatkan ataupun akan impact kepada kesihatan kita, ataupun heat stress, kita mengalami kepanasan yang keterlaluan. Ia akan juga memberi kesan kepada penanaman makanan dan sebagainya.
Dan juga kita lihat banyak daripada infeksi-infeksi baru. Betul. Denggi makin meningkat, dan juga banyak lagi penyakit vektor yang baru. Kita baru mengalami pandemik tapi mudah kita lupa. Sekejap dah lupa, ya. Pandemik itu adalah timbul kerana kerosakan alam sekitar yang menyebabkan kuman itu boleh berjangkit antara haiwan dan juga dengan kita, ya. Jadi semuanya adalah connected. Bila Tan Sri jawab macam tu, ini memberikan satu perspektif dan juga membuka minda kita juga. Dulu anak-anak kita mungkin tak kena influenza lama. Sekarang boleh dikata setiap bulan kita akan ada jangkitan-jangkitan baru. Okey, itu satu yang kita lihat hubung kaitnya antara kemusnahan alam dan juga climate change dan juga kesihatan. Tapi Tan Sri, di pelbagai peringkat di COP28 ini mengatakan bahawa tidak cukup masa kerana kalau saya masih ingat lagi dahulu, kalau 30 tahun 20 tahun lepas bila kita buat tindakan iklim, kita akan melihat perancangan 10 tahun 20 tahun, tapi sekarang semua kata ini masa untuk bertindak. Tapi sejauh mana kita bertindak kerana suhu terpanas yang dicatatkan tahun ini pada September dan kita masih lagi gagal untuk menurunkan suhu itu dan makin lama takut yang ke 1.5 tu. Kita rasa bahawa 1.5 tu mungkin tak tercapai. Tetapi saya nak bagi nasihat, kalau kita hub on tak cukup masa, tak cukup, orang akan give up. Jadi satu daripada caranya ialah kita kena ada two-way strategy. Satu, sainsnya menyatakan masalah dia begini. Tapi kita sebagai communicator dan juga untuk yang mengendalikan kerja di dalam bidang ini, kita juga kena beri harapan. Hope is very important. Banyak tindakan yang dilakukan yang boleh mengubah suaikan keadaan kita. Kita dah dengar banyak cerita orang yang menanam satu pokok sehari sehingga satu hutan, ya, di India dan di beberapa tempat. Kenapa kita tak boleh? Jangan tunggu sehingga kerajaan saja nak buat. Apakah tindakan kita? Adakah kita menggunakan tenaga dengan cara optimal? Jangan terlalu gunakan banyak energi. Kalau boleh kita ubah suai diet kita. Kita tak cukup cakap tentang pemakanan. Zaman-zaman dulu atau nenek moyang kita semua banyak makan sayur, ya. Ikan. Tanam sendiri. Jadi ini adalah satu faktor yang sangat penting kerana sektor agriculture and food adalah sektor yang memberi greenhouse gas emission yang sangat tinggi. Jadi kalau kita sekeluarga boleh ubah suai diet untuk kita, katalah ada 1 hari atau 2 hari dalam seminggu kita tak makan daging langsung, terutamanya daging lembu, kambing dan sebagainya, itu sangat high carbon, ya, intensity. Jadi kita boleh mengurangkan. Jadi bayangkan kalau semua orang buat. Saya bagi contoh saya di sini, saya sendiri, saya dah berhenti. Kalau boleh saya tak makan daging langsung. Keluarga saya pun jarang di rumah, kita tanam sayur sendiri. Kita ada rainwater collection, saya ubah solar. Jadi kita kena mula dengan diri sendiri, keluarga sendiri. Jadi kalau kita nak melihat perubahan, kita boleh menceritakan benda yang kita dah buat daripada pengalaman kita sendiri. That's right. Jadi kita semua ada tanggungjawab. Bukan sahaja kerajaan, kita semua ada tanggungjawab. Kerajaan tugas mereka untuk mengeluarkan polisi-polisi yang boleh meningkatkan optimization of energy, mengurangkan carbon emission, insentif dan juga disinsentif. Ya, macam plastic bag and all that kind of thing. Kita at community level, apa kita boleh buat? Kalau kita lihat sekarang lah musim hujan dekat Malaysia, kan banyak banjir. Apa yang kita buat? Kita komplain. Adakah kita gotong royong tengok parit-parit longkang-longkang tu semua ada plastik tidak, kan? Jadi banyak yang kita boleh buat. Jadi saya rasa COP28 ni memanglah dia macam like a circus. Betul, ramai yang kata macam apa kena dengan kita. Tapi perbualan dengan Tan Sri membuka perspektif bahawa sebab di sinilah kita ada suara. Setiap negara ada suara. Malaysia ada equal voice to US, UK dan sebagainya. Bila kita punya head of delegation pergi bersuara, satu vote tu adalah important. Jadi saya sendiri pun bukan sebagai ahli kerajaan, tetapi sebagai seorang yang dikira technical expert dan sebagainya, saya bersuara di sini banyak forum. Dan satu daripada kemenangan COP28 ini ialah ini pertama kali kesihatan dimasukkan sebagai satu prioriti di dalam climate change. Jadi ini adalah satu tindakan yang amat penting. Saya rasa inilah titik permulaan di mana kita boleh membuatkan krisis iklim ni adalah satu krisis yang sangat real untuk orang ramai.
Tan Sri, apabila kita bercerita mengenai krisis iklim, ramai cerita pasal masalah, cerita pasal dana, cerita pasal tak cukup masa. Tetapi bila saya ada di Dubai ini juga, kita melihat partisipasi masyarakat yang pelbagai, termasuk juga dengan golongan asal juga, orang asal. Kerana mereka paling terjejas. Dan dalam masa yang sama juga, krisis ini juga membuka peluang dan juga demokrasi itu lebih besar lagi cerita mereka untuk disampaikan. Malah solusi-solusi climate change itu juga memerlukan juga local wisdom dan sebagainya. Bagaimana kita nak katakan kepada masyarakat teramai di Malaysia khususnya, penyelesaian itu bukan terletak kepada kepimpinan sahaja, tapi rakyat harus juga keluar dengan solusi mereka, cadangan mereka dan juga praktis yang baik juga dalam masa yang sama. Saya rasa kita kena, saya nak cakap dulu bahawa kepimpinan sangat penting. We cannot absolve kita punya leaders of responsibility. Itu sangat penting ya. Tetapi kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat, kita banyak yang kita boleh buat. Kalau kita lihat di COP ni, saya selalu suka datang meeting macam ni, saya tengok inovasi yang berlaku di peringkat komuniti. Ya, kalau kita tengok apa yang orang-orang asal buat, orang asli buat. Sebab kita tak, kadang kita kata okey, kita nak bagi sandbox lah, dana dan sebagainya, tapi kena take to scale. Sebenarnya saya tak setuju. Some things you can take to scale, but some things kita boleh solve dekat community level. Kalau misalnya satu komuniti di Sabah atau Sarawak boleh mencari solusi mereka tentang pengeluaran tenaga dengan cara lokal. Saya ada banyak contoh ya di Malaysia di mana mereka buat mini hydrocarbon menggunakan plastik-plastik, bahan-bahan recycle. Ini satu solusi yang sangat baik. Yang penting tu kita lihat hak asasi juga orang asli, orang asal, bagaimana mereka pun boleh mengeluarkan solution yang boleh berlaku pada mereka. Tapi ini memerlukan sokongan dari kerajaan, daripada swasta dan semua ya. Bukannya mereka nak banyak dana, tapi kita boleh cari localized solution juga. Tapi yang penting saya nak sebutkan ialah sistem pendidikan. Daripada kecil kita kena didik anak-anak kita tentang kepentingannya kelestarian. Bagaimana mereka hidup dengan satu cara di mana mereka tidak akan menggunakan hasil bumi ini dengan tidak mengira bahawa dia bukan infinite. Bagaimana kita kurangkan guna plastik, bagaimana kita kurangkan gunakan air. Kalau kita shower tu jangan buka, ambil uduk dan sebagainya. Itu yang paling sangat penting. Bagaimana kita pilih apa yang kita makan, bagaimana kita buang sisa-sisa makanan dan barang-barang pekerja. Jadi ini semua sangat penting kalau kita didik daripada awal. Saya bekerja sekarang di Sunway University di mana sebenarnya mandatory MPU-nya untuk semua undergraduate siswa membuat 7 minggu course on planetary health supaya mereka bila mereka dah bekerja dan sebagainya, mereka tahu bahawa apa yang mereka buat ada kesan kepada bumi dan ada kesan kepada kesihatan manusia juga. Tan Sri, kita perlu role model, suri tauladan yang lebih ramai lagi. Ya, of course Tan Sri ada, tapi kita masih lagi perlukan yang lebih arif dan juga menunjukkan bahawa isu-isu climate change, perubahan ini bukannya susah kerana ini melibatkan kita sendiri. Jadi bagaimana kita nak melihat bahawa lebih ramai anak-anak muda. Anak muda hari ini saya rasa movement tu ada, tapi perlu diberikan lagi empowerment dan juga upayaan. Di Malaysia bagaimana Tan Sri? Saya rasa itulah yang saya sebutkan pendidikan. Sebenarnya anak muda Malaysia banyak mereka punya kesedaran. Kalau kita, tapi kita kena make sure kesedaran tu bukan saja di kawasan-kawasan bandar, juga di kawasan-kawasan masih lagi ada jurangnya. Tapi kalau kita lihat dekat kawasan-kawasan luar bandar pun, praktis mereka banyak yang sustainable, masih juga guna daun pisang. Bagaimana kita pulang kepada tradisi? Bagaimana kita mengulungkan budaya dan tradisi-tradisi kita yang lama di mana kita tak rosakkan alam ini. Jadi bagaimana kita pulang kepada tu. Education, saya balik kepada pendidikan. Sangat penting pendidikan. Dari kecil kita kena didik mereka. Tapi pendidikan tu bukan saja kat sekolah, di rumah. Ibu bapa ada tanggungjawab. Buang sampah macam mana asingkan. Dan keduanya, saya rasa yang penting tu ialah kita make this easily accessible. Maknanya knowledge tu jangan kita buat komplikasi sangat. Buat mudah difahami dan juga applicable. Maknanya kita boleh apply kepada hidup kita setiap hari. Dan yang ketiganya, insentif. Bagaimana kita insentifkan orang-orang muda untuk berterlibat dalam ini. Dan saya rasa di sini saya juga kenalah juga nyatakan bahawa NRCC, Kementerian
tenaga sumber manusia, sumber alam dan climate change. Bagus sebab mereka ada konsultasi dengan orang muda di mana dia membuat satu polisi atau dasar, mereka akan bercakap dengan orang muda. Ini penting. Jadi intergenerational dialogue itu sangat penting. Tan Sri, satu perkara yang kita perlu akui di Malaysia, ya penjenamaan kementerian itu sangat penting. Ya. Kerana kita nampak jelas bahawa perubahan iklim itu di bawah tanggungjawab. Ya. Tapi dalam masa yang sama, ia tidak boleh jadi silo. Bukan Tak kerja boleh. satu kementerian. Tak boleh. KPKT kena terlibat. Keuangan kena terlibat secara Ya. keseluruhannya. Dan Tan Sri mungkin dapat. Sebab itulah saya mula tubuhkan Planetary Health Center. Sebab Planetary Health ini adalah satu pendekatan di mana kita memecahkan silo-silo ni. Jangan kerja dalam lorong sendiri. Apa masalahnya krisis iklim? Siapa harus membuat stakeholders? Bukan saja stakeholders. Apa tanggungjawab you sebagai Kementerian Pendidikan, Kementerian Kewangan, Kementerian Pengakuntan, Kementerian Kesihatan, Kementerian Agama sekalipun. Kementerian Agama, semuanya ada tanggungjawab. Bagaimana? Jadi di Malaysia, mungkin ramai yang tak tahu bahawa Malaysia akan menubuhkan satu National Planetary Health Action Plan yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini sangat penting. Inisiatif ini kita harus sokong stakeholder engagement dan sebagainya, dan saya rasa saya amat bangga sebenarnya sebab ini adalah kerangka atau plan National Planetary Health Action Plan yang pertama di dunia. Wow, Ya. okay. Jadi kita harus melihat ni dengan satu plan yang sangat penting, sangat masa yang sangat tepat, dan kita harus not just buat plan tapi kita kena implementasi. Tan Sri, kita mungkin negara yang dianggap kecil daripada segi saiznya, tapi diversity kita besar, Ya. satu. Dan selalunya apabila dulu kita melihat bahawa kita bukan penyumbang kepada kerosakan alam yang besar seperti negara industri yang lain. Tapi kesan iklim itu sangat jelas dalam 5 tahun kebelakangan ini. Ya. Apabila kita cerita pasal banjir, makcik-makcik, pakcik-pakcik semua kata paras air mereka kiamat makin tinggi. Ya. Begitu juga dengan makanan kita, Ya. tak cukup. Ikan-ikan kita tidak sebanyak dahulu. Ya. Air masin dah masuk ke dalam Ya. sungai dan sebagainya. Ini pakcik-pakcik pesawah tahu. Ya. Tapi dia tidak diangkat di peringkat yang lebih tinggi. That's right. Kita mahu lebih ramai penunggang isu alam sekitar. That's right. Tan Sri, bagaimana kita melihat? Ya, di sinilah yang saya sebutkan tadi, kita harus membuat sains, citizen science. Maknanya biar orang ramai boleh bercakap tentang perubahan iklim dengan perkataan-perkataan mereka sendiri. Kerana mereka mengalami, kita semua mengalami. Ya. Sedangkan kita dalam traffic jam oleh kerana hujan yang lebat pun, itu adalah kesan perubahan iklim pada kita yang menjadikan stres dan sebagainya. Ya. Jadi di sinilah disebutkan bagaimana kita hendak timbulkan kesedaran dan juga untuk mereka bersuara, untuk menceritakan masalah tapi juga apa solusi yang mereka lihat. Dan ini yang penting. Tan Sri, terima kasih. Saya kira itu yang kita bawa balik di Malaysia dan juga kita dapat lihat tindakannya. All the best untuk tahun 2024 juga akhirnya nanti. Dan itu banyak akan kita lakukan nanti. Terima kasih Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud. Terima kasih kepada anda yang menonton. Harap ini memberikan satu indikasi dan juga memberikan satu pengetahuan yang besar untuk kita semua untuk praktikan. Seperti mana Tan Sri katakan tadi, tidak perlu hanya melihat kepada polisi besar sahaja, tapi ini boleh bermula dengan tindakan individu dan juga dalam rumah kita sendiri. Sekian saja perbincangan yang kami bawakan dalam agenda awal ini, langsung kami bawakan dari COP28 di Dubai ini. Jika ada pandangan, ada cadangan, ada cerita anda sendiri di platform media sosial kami, teruskan di sana. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.